Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Masuk saja bulan Rajab, kita pun berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Dan berilah kesempatan kepada kami untuk menempuh bulan Ramadan. Kenapa begitu jauh hanya lagi dengan Ramadan? 60 hari lagi lebih kurang. Bangun-bangun Ramadan itu sampai pada kita. Lalu kita berdoa mengharapkan supaya kita menempuh bulan Ramadan itu. Dan sebenarnya apabila kita dapat, Alhamdulillah, dan kita perlu berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan. Wa ballighna Lailatul Qadri. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk merasa Lailatul Qadar ataupun warzuqna Lailatul Qadri. Berilah rezeki kepada kami Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar kita doa lagi, Allahumma barik lana fi Lailatul Qadri. Barakah yang kita pohon. Kenapa Nabi SAW, para sahabat mengharapkan, menunggu-nunggu bulan Ramadan? Kerana mahukan barakah. Barakah itu. Sebab itu salah satu daripada nama bulan Ramadan ini Syahrul Barakah. Apa dia barakah? Ziyadatul khair. Allah SWT tambahkan kebaikan. Lipat gandakan amalan kita, lipat gandakan ganjarannya. Bulan-bulan lain sifatnya al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Satu hasanah, satu kebaikan dibalas diganda dengan 10. Ila 700 dha'fin, hingga 700. Tetapi bulan Ramadan, tuan-tuan, terutamanya puasa, wa ana ajzi bih kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum wa ana ajzi bih, dalam sebuah hadis kursi. Semua amalan kita ni ada gandaan-gandaan ni, tapi kecuali puasa. Kecuali puasa, aku saja yang memberikan balasannya. Menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tertakluk kepada buat satu dapat 10, buat satu dapat sampai 700. Tidak tertakluk. Dan itu adalah simpanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa-siapa pun boleh ambil pahala itu, tuan-tuan dan puan-puan. Walau macam mana pun di akhirat nanti. Kenapa? Itu semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpuasa ni semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan semata-matalah balasannya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istimewanya bulan ini. Ya. Diberi macam-macam. Diberi Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Bersamaan dengan 83 4 tahun 4 bulan. Ya, bukan sama dengan terlalu ramai yang menyebut, yang saya dengar tuan-tuan dan puan-puan, bersamaan dengan 1000 bulan. Bukan bersamaan, tuan-tuan dan puan-puan. Lebih baik. Itu lafaz Al-Quran. Khairun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Yang 1000 bulan itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Siapa-siapa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau bangun malam, paling-paling tidak sekali Isyak dan Tarawih pada setiap malam Ramadan, dia pasti dapat malam Lailatul Qadar. Pasti. Dan kalau kita sembahyang jemaah di bulan-bulan lain, tuan-tuan dan puan-puan, diganda 27. Artinya kalau kita dah 10 tahun melazimkan diri kita dengan sembahyang berjemaah ni, artinya bersamaan dengan 270 tahun. Dapat pula malam Al-Qadar. Puasa lagi. Man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu anin nari 70 kharifa. Siapa-siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jauhkan wajahnya, jauhkan dirinya daripada api neraka 70 tahun perjalanan. Sehari, tuan-tuan dan puan-puan, berapa hari dah kita puasa? Jadi hanya
pada umat ini diberi Lailatul Qadar. Hanya pada umat ini diberi puasa bulan Ramadan. Puasa ada puasa umat-umat dahulu. Jelas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tapi tak bulan Ramadan. Ramadan bulan untuk umat ini. Umat yang kerdil tubuh badannya, yang pendek-pendek umurnya. Amar ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70, pendek. Tapi boleh menyaingi, bahkan boleh menandingi, boleh lebih tinggi sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Nabinya sebaik-baik nabi, umatnya sebaik-baik umat. Sebab apa? Sebab Allah SWT anugerahkan begitu hebat kepada umat ini. Sebab itulah bulan Ramadan ini antara namanya dia panggil Sayyidul Asyhur, penghulu segala bulan. Jumaat, penghulu segala hari. Malu, penghulu segala akhlak. Ada penghulu, ada ketua-ketua. Ada penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'adika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa-siapa yang membacanya sekali, membacanya pada waktu siang, dia mati pada siang itu sebelum menjelang malam, maka dia menjadi ahli syurga. Siapa-siapa yang membacanya pada waktu malam, dia mati pada malam itu sebelum menjelang siang, dia menjadi ahli syurga. Sayyidul Istighfar. Jadi bulan ini adalah bulan kemuliaan. Dalam sebuah hadis, walaupun dipertikaikan hadis ini oleh ulama-ulama hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan min al-khairi latamannat an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Sekiranya umat aku itu tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, mereka akan berangan-angan, bercita-cita, mengharapkan supaya seluruh tahun itu menjadi Ramadan. Artinya daripada bulan Muharram sampailah ke bulan terakhir, semuanya Ramadan belaka. Kalau kita tahu, kalau umat ini tahu. Banyaknya kelebihan-kelebihan yang ada. Dan antara nama Ramadan lagi Syahrul Jud. Syahrul Jud ini bulan murah hati. Nabi SAW itu seorang yang pemurah. Dan Nabi lebih-lebih lagi pemurah pada bulan Ramadan. Pernah seseorang minta sesuatu pada Rasulullah SAW. Rasulullah tunjukkan di kaki bukit sekumpulan kambing. Dia kata, ambillah sekehendak kamu. Dia ambil semua, tuan-tuan dan puan-puan. Kambing di kaki bukit itu. Balik, bertemu dengan kaum dia, dia kata, marilah kita masuk Islam. Dia kata, sesungguhnya Muhammad memberi satu pemberian yang dia tidak takut fakir kerana ni. Beri. Walaupun semua. Pemurahnya Nabi SAW. Karihil mursalah. Seperti angin bertiup kencang, tuan-tuan dan puan-puan. Laju. Tak mikir-mikir. Dan Nabi SAW lebih pemurah pada bulan Ramadan. Sebab itu, kita mengucap selamat berpuasa dalam bahasa Arab. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Ramadan Karim. Kita jawab Allahu Akram. Kalau ada orang sebut nanti Ramadan Karim, kita sebut Allahu Akram. Tuan-tuan balik cuba sebut pada anak tuan-tuan di sekolah kita ni. Ramadan Karim, tengok dia jawab apa. Kalau tak dapat jawab, tak tahu. Pasal setiap tahun kita ulang. Setiap tahun kita ulang. Dalam kelas kita ulang. Tak dapat juga tuan-tuan dan puan-puan. Jangan salahkan cikgu. Baik. Ramadan Karim. Maksud selamat berpuasa. Nak ikut makna Karim ini maknanya mulia. Kita jawab Allah Maha Mulia. Ya. Dan Karim juga bermakna pemurah. Allah. Ramadan pemurah. Kita jawab Allah Maha Pemurah. Allahu Akram. Allah Maha Pemurah. Allah lebih pemurah. Pemurah apa? Pemurah tuan-tuan dan puan-puan Ramadan ini. Dia bagi macam-macam kesempatan untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Macam-macam fadilat, kelebihan. Duniawi dan ukhrawi.
Terutamanya ukhrawi. Duniawi pun tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam kuih ada. Yang sampai pada kita secara percuma. Di masjid ada. Pemurah Ramadan ini. Allah Maha Pemurah. Baik. Ada satu amalan yang kalau kita buat walaupun dengan sesuatu yang sangat sedikit, hingga kan disebut oleh Nabi SAW walaupun secubit. Qabsah ni maksudnya apa yang kita pegang, kita ambil dengan 3 jari. Ya. Kerana Nabi SAW makan menggunakan 3 jari. Baginda makan roti, baginda makan kurma dengan 3 jari. Kita makan nasi pasal 5 jari. Ya. Dia ambil dengan 3 jari, walaupun sekadar itu. Walaupun sekadar sebiji tamar, walaupun sekadar seteguk susu. Tak ada susu, walaupun sekadar seteguk air. Dapat pahala. Seperti mana? Seperti mana orang yang kita bagi makanan itu. Dia buka puasa dengan makanan kita. Dia panggil taftirus saim. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai' min ajri as-sa'imi syai'. Siapa-siapa yang membukakan puasa bagi orang yang berpuasa, maksudnya dia beri makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa itu, maka dia mendapat pahala seperti orang itu berpuasa. Kalau 1 juta tuan-tuan dan puan-puan, pahala orang itu 1 juta lah dapat ke kita. Kalau ada 10 orang, dapat 10 juta lah kita. Tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa itu. Bukan bagi tuan-tuan dan puan-puan. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Bukan bagi. Dia 50, kita 50. Ambil sikit pahala dia. Tak. Dia pahala penuh. Kita pahala penuh. Oh sikit sangat tu Ustaz. Kerja. Tuan-tuan jangan tengok pada situ, tengok pada kita ni, hak yang apa, bila Nabi SAW sebut ya begitu hadis ini, ada para sahabat yang kata laisa kulluna indana ta'am wa syarab. Artinya bukan semua kita ni ada makanan ya Rasulullah, ada minuman nak diberi, ya, ada kurma berkotak-kotak, ada air mineral berdozen-dozen, berkotak-kotak juga. Bukan semua. Nabi SAW sebut, walaupun itu seteguk air, seteguk susu, sebiji tamar, secubit makanan, sejemput. Man fattara sa'iman ala ta'amin wa syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikah fi sa'atin nahar fi sa'ati syahri Ramadan. Siapa-siapa yang membukakan puasa bagi orang yang berpuasa dengan makanan ataupun minuman min halal. Syarat dia tuan-tuan dan puan-puan yang pertama. Makanan yang halal yang kita bagi. Malaikat akan berselawat padanya pada waktu dia berpuasa. Waktu-waktu dalam bulan puasa. Malaikat akan berselawat padanya. Wa shalla Jibril Lailatul Qadar. Dan Jibril berselawat kepadanya malam Lailatul Qadar. Ini ada dalam Sahih Ibnu Hibban, ada tambahan ini. Dan ada tambahannya lagi, wasafahahu Jibril Lailatul Qadar. Dia akan disalami oleh Jibril, malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Ini orang yang beri makan pada orang yang berpuasa ni. Sama ada beri minum ataupun beri makan atau dua-dua sekali. Para malaikat akan berselawat padanya. Berselawat ni doa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau malaikat berselawat maksudnya berdoa untuk kita.
Bukan calon-calon orang, tuan-tuan dan puan-puan. Malaikat yang tak ada dosa, yang maksum, yang bebas daripada nafsu. Imannya tidak berubah-ubah, tetap taat patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa pada kita, para malaikat. Dan akan disalami oleh Jibril alaihissalam pada malam Lailatul Qadar. Kalau dia dapat malam Lailatul Qadar itu, dia akan disalami oleh Jibril. Dan ada tambahan hadis ni, tanda orang yang disalami oleh Jibril alaihissalam ni, raqqa qalbuhu, hatinya lembut. Taksuru dumu'uhu, nangis dia, tuan-tuan dan puan-puan. Mengenangkan apa? Mengenangkan nikmat Allah SWT atas iman, atas Ramadan, atas amalannya. Menginsafi diri dan sebagainya, itu tanda. Bukan salam betul-betul. Kalau salam betul-betul, mungkin. Itu tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang membukakan puasa. Man fattara sa'iman, ya'ni fi Ramadan. Syarat yang kedua, bukan semua puasa, tuan-tuan dan puan-puan, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Yang ada hikmah ni, yang ada fadilat ini. Kana maghfiratu li dhunubihi, itu menjadi apa? Keampunan kepada dosa-dosanya. Bagi dosa-dosanya. Tak cukup dengan itu, wa itqu raqabatihi minan nar. Menjadi apa? Kebebasan dia daripada api neraka. Dan wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dan menjadi apa? Menjadi sebab pahala, dia dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangkan pahala orang berpuasa itu walaupun sedikit. Qalu, para sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-sha'im. Bukan semua kita ini ada benda yang nak membukakan puasa orang yang berpuasa. Artinya ada makanan, ada minuman. Zaman Nabi SAW dulu, tak ada peti ais dia nak simpan mana. Ya. Tak ada macam kita ni, tanah yang subur, air yang cukup, pokok-pokok yang banyak. Entah tak tahu berapa puluh ribu flora yang ada di sini. Di sana tuan-tuan dan puan-puan, padang pasir. Yang ada apa? Yang ada pokok kurma. Ada pokok-pokok pun pokok kaktus. Jadi makanan terhad sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Hatta di rumah Nabi SAW tak pernah simpan makanan. Tak simpan. Nabi selalu balik pagi-pagi tanya, tak ada makanan, Nabi puasa. Jadi bukan semua orang yang ada makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha as-sawaba man fattara sa'iman ala tamratin. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran ini, pahala yang sebegini kepada orang yang membukakan puasa bagi orang yang puasa, walaupun dengan sebiji tamar, tamrah, sebiji tamar. Au syarbata ma'in, au syarbati ma'in, ataupun hanya seteguk air. Au madqatil laban, ataupun seteguk susu. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Sikit dia. Ya. Semalam saya, kemarin saya bersembahyang di sebuah masjid. Saya perasan setiap bulan Ramadan, masjid itu akan umumkan, ada siapa-siapa nak bagi sumbangan kepada majlis berbuka puasa di masjid, dalam sekitar 30 orang setiap hari. Ya, masjid tepi jalan. Campur-campur dengan ahli jemaah, campur-campur dengan para musafir yang singgah, boleh 30 orang. Itu tuan-tuan dan puan-puan dapat tu. Ya. Kita kalau tak buat pun, tak air mineral kot di masjid. Contoh, mana tahu ada yang berbuka dengan air kita. Tak dapat itu, buat hantar sekilo 2 tamar, sekotak 2 tamar, di mana-mana. Kalau di bandar mungkin boleh buat. Kalau di Karachi, kalau di Pakistan, kalau di Mesir, tuan-tuan dan puan-puan, di jalan ini, waktu traffic light, waktu tengah sibuk-sibuk tengah jalan tu, mereka akan bagi-bagikan. Berubuk-ubuk akan bagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang
masih di jalanan. Pasal apa tuan-tuan dan puan? Dia tahu fadilat kelebihan ini. Baik. Ittaqun nar walau bitamrah. Jauhilah neraka itu walaupun dengan sebiji tamar, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sadaqah la tadfi'u ghadab ar-rabb. Sedekah akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfa'u maitat su' dan boleh mengelakkan daripada apa? Mati su'ul khatimah. Siapa-siapa yang nak mati husnul khatimah, banyakkan sedekah. Siapa-siapa yang nak memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, banyakkan sedekah. Maksudnya apa? Mendapat rahmat, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bulan ini juga merupakan bulan rahmat. Bulan belas kasihan. Ya, bulan kasih sayang. Kenapa masyarakat kita dipuji oleh dunia, tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan tengok dalam YouTube, macam-macam pujian ni. Orang Malaysia ni dipanggil genuinely kind. Kebaikan tunya asli. Yang tak ada motif. Dia buat tanpa syarat. Pertolongan dia buat tanpa syarat. Pernah abang saya bercerita, beliau ni pegawai tentera. Waktu itu kapten. Dia tengok dua orang budak muda, perempuan. Budak muda Jepun. Turun dari kereta api dengan beg yang besar. Banyak beg yang besar, berat. Berlari dia pergi tolong. Menangis Jepun tu. Dia kata, saya nak tanya. Pasal pegawai tentera, berpakaian tentera lengkap. Mari tolong dia. Saya nak tanya, dia kata. Bukankah Jepun pernah menjajah Malaysia? Kenapa tuan tolong saya ni orang Jepun? Tak kenal, tak apa dan sebagainya. Menangis dia. Tidak ada dendam, tuan-tuan dan puan-puan. Tak resist bangsa kita ini. Itu barangkali sampai dekat setengah abad, dekat 500 tahun dijajah tu. Selagi tak usik agamanya, bangsanya, adat budayanya. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Maaf orang ni. Orang Britain mari sini, tak tahulah Britain buat macam mana pada kita tuan-tuan dan puan. Habis-habisan, tak ada masalah. Orang mereka mari dilayan dengan baik, tanpa syarat. Genuinely kind, kata dia. Contoh banyak tu. Kalau di kalangan orang Islam, memang dah ahsanun nas. Sebaik-baik manusia. Tuyurul jannah lagi. Burung-burung syurga. Baik. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Dan kebaikan itu beri kesan kepada ni. Dan orang-orang luar sana. Orang luar sana puji semua orang Malaysia, terutamanya Melayu. Orang Malaysia, semua kaum Malaysia dia kata semua baik. Memberi kesan tuan-tuan dan puan-puan pada orang lain. Sebab apa? Sebab puasa antaranya. Hanya orang yang tahu erti lapar, dia tahu bagaimana susahnya, periknya dan sebagainya. Sebab itu saya tengok social eksperimen dalam YouTube tuan-tuan dan puan-puan. Dia menyamar sebagai homeless. Homeless ni tunawisma, orang yang tak ada rumah. Dia minta $1 untuk makan. Terakhir saya tengok minggu lepas. Dia minta $1 untuk makan. Tak ada orang bagi yang cantik pakai comel-comel ni semua. Siapa yang bagi tuan-tuan dan puan-puan? Ada 2 orang. Seorang atas kursi roda, dia pun tunawisma. Dan seorang lagi perempuan, tunawisma. Dia bagi apa yang ada pada dia, $3. Ini sahaja yang ada pada aku sekarang, $3. $3 tu dia bagi pada orang yang lapar. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dia tahu erti lapar. Kita tahu erti lapar dalam puasa. Sebab itu Malaysia ni alhamdulillah diberi julukan negara kecil berhati besar. Bab Palestin tuan-tuan dan puan-puan membantu pelarian di mana? Syria, Yaman, orang Malaysia. Di mana ada keperluan, di mana ada kesusahan, di situ ada Malaysia. Orang luar puji. Diberi julukan negeri kecil berhati besar. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Puasa mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita empati. Bukan simpati saja.
Empati ni to be in his shoes. Kita berduduk dalam kasut dia. Macam mana dia rasa? Duduk dalam kasut dia. Untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk tanam rahmat dalam hati kita. Supaya kita ingat orang-orang yang susah. Dan itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fis sama, yarhamkum man fis irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ya, kasihilah orang yang di atas muka bumi ini, yang di langit akan mengasihi kamu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Saya nak tutup tuan-tuan dan puan-puan dengan cerita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita pada para sahabat. Ada seorang pelacur pada suatu zaman. Dia kehabisan bekalan makanan, bekalan air, dan dia mencari-cari air di tengah padang pasir itu. Akhirnya berjumpa dengan sebuah telaga yang dalam air ini. Maksud saya ialah airnya ada, tapi ada di dasar. Ada di dasar. Sikit sahaja di dasar. Dia terpaksa turun. Dan dia minum sepuasnya. Dia naik ke atas, dia tengok seekor anjing yang sedang menjelir-jelir lidahnya, menjilat-jilat pasir lantaran kerana dahaga. Dia turun semula. Dia cedok air dengan kasut dia, dia naik dengan susah payah, dia beri anjing itu minum. Allah Subhanahu Wa Taala pandang dengan pandangan rahmat. Allah beri maghfirah pada dia. Dia masuk syurga dengan memberi minum seekor anjing. Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan? Pasal dalam hati dia ada rahmat. Maka dia layak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ditanam oleh puasa sebenarnya. Dan di zaman Nabi, seorang wanita mengurung kucing. Dia tak beri kucing itu keluar dan tak dia berinya makan. Mati kucing itu, dia adukan kepada Nabi SAW. Nabi kata dia masuk neraka kerana kucing itu. Kucing je pun tuan-tuan dan puan-puan. Hak tadi anjing je pun, mana besar ni? Binatang. Besarnya ialah yang tadi ada rahmat dalam hati dia. Yang ini walaupun dia sembahyang, tapi tidak ada rahmat dalam hati dia, maka dia layak masuk neraka. Inilah yang ini tanam dalam puasa, dalam bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini dipanggil Syahrul Najah. Ada lagi 10 sebenarnya. Ada 10 sebenarnya nama-nama bulan Ramadan ini. Bulan puasa ini. Tapi kita akan berhenti di Syahrul Najah inilah. Najah maksudnya berjaya. Berjaya apa? Berjaya selamat daripada api neraka. Sebab itu puasa ini disyariatkan apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Hanya orang bertakwa masuk syurga. Innal muttaqina mafaza. Sungguhnya orang yang bertakwa itu yang berjaya. U'iddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan kepada orang yang bertakwa. Sebab itu dalam surah Al-Mu'minun ada 7 ciri orang mukmin yang berjaya. Di akhir itu ayat 10-11 Allah SWT sebut allazina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang yang mewarisi syurga Firdaus, orang yang mereka itu kekal di dalamnya. Qad aflahal mu'minun, di atas itu mula-mula ayat ialah berjayalah orang-orang yang beriman. Apa dia kejayaan dia tuan-tuan dan puan-puan? Apabila kita selamat daripada neraka, kita masuk syurga, itulah kejayaan kita yang sebenar, kerana kita sudah mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dapat rahmat, kita dapat maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat dua-dua ni, kita menjadi orang yang bertakwa. Iktiraf sebagai orang yang bertakwa. Dan kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selamatlah kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu